Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4. Sihat semua? Sihat? Ustazah harap semua sihat lah ya. Ustazah pun sihat kat sini. Okay, hari ni kita buat revision je. Kita buat ulang kaji sikit. Berkenaan dengan apa yang kita dah belajar. Sebenarnya Ustazah nak buat latihan. Sebab buku latihan kita kena seiring lah buku teks dengan buku latihan. Okay, okay, buka buku teks ni. Kita buat revision sikit. Kita dah belajar 2 peperangan, iaitu yang pertama perang Uhud dan perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar adalah perang yang pertama yang diketuai oleh Rasulullah SAW. Okay. Apa yang penting kat sini? Tarikhnya lah. Tarikhnya 17 Ramadan. Okay. Orang Islam diketuai oleh Rasulullah SAW. Orang kafir diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang ketuai orang kafir. Okey, kat sini dalam perang Badar ni, Ustazah revise je. Tentera Islam masa tu berapa orang? 313. Tentera kafir 1000 orang. Berganda banyaknya, tapi dengan bantuan tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Islam berjaya mengalahkan orang kafir. Itu perang yang pertama. Jadi, selepas daripada tu, kesinambungan cerita tu, berlakunya perang Uhud. Okey, perang Uhud berlaku kat mana? Kat Bukit Uhud, berdekatan dengan Madinah. Itu dia. Perang Uhud siapa yang menang? Boleh dikatakan Islam yang kalah lah, sebab banyak yang terkorban, sebab diserang balik kan. Apa yang penting kat sini, perang Uhud ni, sebab berlakunya perang Uhud sebab orang kafir Quraisy balas dendam. Dia sebab dah kalah kat perang Badar, dia balas dendam. Jadi dia perang masa perang Uhud. Pun awal-awal tu orang kafir dah kalah, tapi sebab pemanah, ingat tak cerita pemanah yang Nabi suruh duduk atas bukit Uhud. Nabi kata jangan turun, tapi dia orang turun juga. Lepas tu tentera kafir yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, masa tu Khalid Al-Walid belum Islam lagi, dia buat strategi baru, dia serang Islam dari belakang. Sebab tu punca kekalahan orang Islam masa tu. Okay? Okay, itu secara ringkasnya lah. Okay, ada 2 kematian yang ni lah, yang orang-orang penting lah. Masa perang Badar, yang mati siapa? Dari pihak tentera Quraisy, tentera kafir, iaitu bapa saudara Nabi sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal mati masa perang Badar. Manakala perang Uhud, bapa saudara Nabi juga yang meninggal, tapi yang Islam, iaitu siapa? Hamzah, Sayyidina Hamzah. Okey. Sayyidina Hamzah ni digelar sebagai Asadullah ataupun singa Allah, sebab keberanian dia, kepahlawanan dia dalam berperang. Macam mana kisah dia mati? Kisah dia meninggal, dia dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni hamba suruhan Hindun. Hindun ni nak balas dendam pada Hamzah. Hindun ni orang kafir, perempuan kafir. Dia nak balas dendam pada Hamzah sebab Hamzah dah bunuh bapa saudara dia. Jadi dia suruh Wahsy ni bunuh Hamzah. Wahsy berjaya bunuh Hamzah. Lepas tu Hindun ni pergi kat mayat Hamzah, dia pergi belah dada Hamzah, dia kunyah hati Hamzah, jantung Hamzah. Itu tragis kisah kematian Hamzah, tapi insya-Allah syurga untuk dia. Syahid, mati syahid. Cita-cita dia memang mati syahid. Okey, kita terus kepada latihan peperangan Uhud. Boleh buka buku latihan Boleh buka buku latihan awak. Ni, buku latihan. Okey, perang Uhud kita buat sama-sama Kita buat sama-sama. Okey, soalan pertama.
Ni muka surat 5 Bilakah berlaku peperangan Uhud? Peperangan Uhud berlaku pada 3 Hijrah. Okey, ada jawapan dalam buku. Seterusnya, berapa bilangan tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud? Berapa orang? Ramai ramai time peperangan Uhud ni yang meninggal, iaitu 70 orang. Seterusnya, berapakah bilangan tentera musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Uhud? Berapa orang? 23 orang. Semuanya dalam buku teks. Siapakah yang membunuh Saidina Hamzah dalam peperangan Uhud? Siapa yang bunuh Saidina Hamzah? Hindun ke, Syaibah ke, Abu Sufyan ke, Wahsy? Wahsy ni orang hamba suruhan Hindun. Wahsy yang bunuh. Okey, apakah faktor kemenangan Islam pada peringkat awal di dalam peperangan Uhud? Apa? Strategi yang teratur. Apa strategi Rasulullah SAW? Pemanah di atas Bukit Uhud. Itulah strategi yang menyebabkan pada awal-awal tu tentera Islam menang. Tapi bila pemanah turun, habis. Okey, peperangan Uhud. Kategorikan kedudukan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Uhud. Bercita-cita untuk menuntut bela di atas kekalahan yang lalu. Siapa ni? Tentera Islam ke tentera kafir? Tentera kafir. Tulis kat tentera kafir sini. Membawa penyokong terdiri daripada kaum wanita dan ahli syair. Siapa ni? Tentera Islam. Wanita dan ahli syair untuk menyemangatkan tentera. Seramai 300 orang secara tiba-tiba menarik diri dari peperangan. Siapa? Ni tentera Islam ke tentera kafir? Tentera Islam Yang munafik tu, dia hasut. Tentera Islam pun ramai yang tarik diri. 50 orang pasukan pemanah di atas bukit, di awas bukit Uhud. Okey, ini tentera. Yang ada pemanah ni tentera apa? Tentera Islam. Semua tentera yang syahid dikebumikan dengan pakaian peperangan. Tentera Islam. Pasukan berkuda Khalid Al-Walid, tentera kafir. Okey. Tentera Islam yang 1000 tu pun lepas 300 orang tarik diri jadi 700. Itulah yang tinggal Ini ada dalam muka surat 15. Okey, siapakah ketua tentera Quraisy? Siapa yang ketua tentera Quraisy? Orang kafir? Abu Sufyan. Nyatakan 2 kesan iktibar daripada peperangan. Iktibar ni ada dalam muka surat 20 Okey, bincangkan dan kumpulan pengajaran terpenting yang diperolehi daripada peristiwa peperangan Uhud yang boleh dijadikan iktibar kepada kita hari ini. Apa dia? Contoh pengajaran yang kita boleh dapat daripada peperangan Uhud ni. Contohnya keberanian dalam menegakkan agama Islam, seperti Hamzah sampai ke titisan darah terakhir dia dalam menegakkan agama Islam. Kemudian mendengar kata Rasulullah, taat perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Boleh tulis je berapa yang awak dapat. Dia lebih kurang sama je dengan kesan dan iktibar tu. Dah ni je. Okey, ini untuk tugasan lah hari ni Kalau tak faham, tanya Ustazah. Hari ni kita buat revision je. Kita buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, tak faham, tanya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.